kita juga baik ni. Tiada yang terkecuali. Alright, bangun bahagia Kinabalu kembali bersama dengan Greg dan juga Nis. Di mana kalau bukan di Kopi FM 96.3 FM. Selamat pagi kepada anda yang baru saja bersama dengan kami. Ya, betul. Kita ketika ini. Dan secara live di Facebook Kopi FM juga. Betul. Dan juga kita secara live di hari Jumat yang sangat indah permai ini. Yes. Dan sebab hari ini kan Greg, kita sangat berbesar hati tau. Betul. Sebab bukan senang tau. Dia punya Big Boss mau turun padang. Maksud saya bukan turun padang lah, akan bersama dengan kita. Betul. Selalunya dia punya konco-konco. Kali ini hari ini dia punya Big Boss. Alright. Dan kita perkenalkan terlebih dahulu. Selamat pagi, assalamualaikum. Kita ucapkan kepada Encik Izani Othman. Selamat pagi Encik Izani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi DJ Nis dan DJ Greg. Terima kasih kerana mengundang saya ke kopi-kopi ini. Saya lama juga menunggu untuk kita kopi-kopi bersama lepas PKP ini kan. PKP. Alhamdulillah. Begitulah kan Encik Izani. Tapi kan guys, kita mau beritahu terlebih dahulu lah. Kenapa kami panggil dia Big Boss? Sebab Encik Izani Othman ni dia merupakan pengarah MC. Wow. Yang bersama dengan kita. Wow, makin besar lah kabel kita. Okey, Encik Izani, terutama ini kita mau tanya dulu lah, apa khabar Encik Izani? Apa khabar? Dalam tempoh sebelum kita dalam tempoh PKP PPN yang keempat, macam mana setakat perjalanan hidup lah dalam pandemik? Macam mana? Everything is good? So far alhamdulillah lah. Jadi cuma perbezaan dia adalah penambahan berat badan lah. Yang lain kesihatan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh kita bongkar rahsia Encik Izani lah. Pengarah ni kami tanya ni. Berat badan sebelum PKP dan berat badan selepas. Kalau boleh kongsi berapa tu Encik Izani? Ada timbang ke baru-baru ni? Dia sebelum tu saya rasa ringan sikit lah, tapi sekarang ni sudah makin berat lah. Makin berat lah. Kena beli baru. Itu memang kalau sudah beli baru, maknanya dia bukan tahap kritikal. Dia memang perlu sebab dia sudah orang cakap itu perut sudah teriak. Dan ceritalah kita hari ini sebenarnya kita bersama dengan kita punya pengarah MC ni, correct? Sebenarnya kita mau bercerita pasal penamatan rangkaian 3G. Betul, ataupun 3G. 3G lah. 3G ini sebab kita bersama dengan orang yang tepat, dengan orang yang betul untuk bertanyakan dengan soalan ini. Sebab kalau saya tak silap dalam beberapa tempoh kita akan mula ke fasa yang seterusnya. Bukan saja PPN tau, fasa 5G. Wow. 3G ni kita harus lupakan lah. Kira 3G ni kan kenangan cinta lama apa ni? Jadi ni rangkaian 3G akan dihentikan. Jadi ni kita mau tahu ni, ramai juga yang tanya-tanya di luar, kenapa masih menggunakan kenapa tidak terus menggunakan 3G? Kenapa masih bertukar 4G? Kenapa ada 5G lagi kan? Kita akan tanya selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami di Kopi FM. Kita juga ini. Bangun bahagia Kinabalu kembali bersama dengan Greg dan juga Nis di 96.3 FM. Alhamdulillah, syukur Greg. Hari ini kita bersama dengan seorang lagi individu hebat tau. Individu hebat ini dia merupakan pengarah MC. Encik Izani Othman bersama dengan kami. Sekali lagi selamat pagi Encik Izani. Apa khabar hari ini? Selamat pagi, khabar baik DJ Nis, DJ Greg. Iya. Okey, yang kita mau tanya ni lah kan. Sebelum kita tanya soalan ni Greg, Encik Izani ni berasal daripada mana ni Encik Izani? Saya asal dari Perlis. Itulah nyanyi lagu kan, dari Perlis hingga ke Sabah. Itulah. Wah, memang macam ni ya Greg ah? Memang wajah orang Perlis ni handsome ah? Mestilah. Pertama kali ni jumpa ni. Okey, Greg, kita jangan buang masalah. Teruskan dengan soalan kita ni yang betul-betul yang kita pun ingin kepastian dan perlu rasanya untuk mereka yang berada di luar, especially kita community sekarang yang kadang-kadang dibilang ada kenapa yang lain sekarang begini.
ini, kenapa tidak baguslah, apalah. Tapi sebenarnya ada sebab dia. Mungkin ada penamatan yang berlaku. Ini kita mau cerita pasal penamatan rangkaian 3G. Kita bersama dengan Zani Othman yang merupakan pengarah MCMC akan bercerita pasal ni lah. Encik Zani, kita mau tanyalah, bolehkah jelaskan kepada pendengar Kopi-Kopi FM mengenai rangkaian yang sedang dilaksanakan dan kenapa ini dilaksanakan sebenarnya? Encik Zani, silakan. Alright, terima kasih Nis dan Greg. Untuk makluman pendengar Kopi-Kopi FM, penamatan 3G ini kita lakukan disebabkan kita hendak memberi ruang kepada spektrum yang digunakan oleh 3G untuk kita beralih kepada penggunaan 4G. Ya. Kita semua tahu yang kata akan dipindahkan. Kita sekarang ni kita ada teknologi 2G, 3G, 4G dan seterusnya kita akan berpindah kepada 5G. Dan penutupan 3G bukan di Malaysia sahaja. Di negara lain seperti Thailand, Singapura dan probably mungkin kemungkinan UK pun akan menutup juga rangkaian 3G. Sebab sekarang ni teknologi yang terkini adalah teknologi 4G. Dan akan datang adalah 5G. Ya. 5G. Dan yang akan terlibat adalah semua telco. Semua telco lah. Bila Encik Zani cakap seluruh negara, adakah seluruh negara tu ikut Malaysia ataupun Malaysia ikut dorang? Dia sebenarnya dia ikut negara masing-masing. Negara masing-masing. Negara masing-masing. Kalau saya tidak salah, macam Thailand sudah tutup, Singapura sudah tutup, UK mungkin dalam belum tutup lagi, dia dalam perancangan. Tapi untuk Malaysia kita cadangkan penutupan adalah pada akhir 2021. Itu perancangan mengikut belanja jalinan jendela. InsyaAllah dipermudahkanlah mereka. Okey, kita bertanya lagi lah. So kita berehat ni, soalan yang berkenaan apakah sebenarnya manfaat Benny di sebalik penamatan rangkaian 3G khususnya kepada rakyat kita lah. Alright. Bila kita tamatkan apa yang kita nak buat, bila kita tamatkan rangkaian 3G ni, sekarang kan kita selalu dengar isu saya ada 4G tetapi kenapa macam siput kan? Jadi orang marah. Jadi isu isu yang utama adalah spektrum yang digunakan. Kita hendak perkataannya adalah untuk free kan lah spektrum 3G ni untuk digunakan kepada 4G. Jadi bila kita gunakan spektrum yang lebih kepada 4G ni, pengguna akan mendapat kelajuan data yang lebih tinggi, latency yang rendah. Ini kalau mau gamers ni memang suka ni. Lepas tu kestabilan rangkaian dan kualiti pengalaman pengguna lah. Itu adalah salah satu sebab mengapa kita menutup 3G dan beralih kepada 4G. Maknanya kalau macam tak kisahlah kau punya telefon yang ada 3 kamera macam si Greg kah, yang Pro kah, apa semua. Yang penting line kena stabil lah kan Encik Zani kan. Line kena stabil, betul. Kena stabil. Itulah itu. Okeylah, kita akan balik selepas ni Greg. Yes, betul. Jangan ke mana-mana, ada lagi soalan iaitu kita mau tanya lagi nanti soalan ni. Tadi kita sudah tanya berkenaan dengan betul? Manfaat dan kenapa ditamatkan. Dan bagaimana cara penamatan ini dilaksanakan. Kembali selepas ni. Kita juga main ni. Dia bilang, alright, bangun bahagia kita boleh kembali lagi bersama dengan Greg dan juga Nis. Yes, kembali bersama dengan kami. Bercerita pasal apa? Bercerita mengenai dengan penamatan ini 3G, rangkaian 3G dan beralih kepada fasa seterusnya iaitu 4G atau 4G dan 5G belum lagi lah. Kita sekarang cerita pasal 4G dulu. Betul. Dan kita bersama dengan orang yang tepat, yang betul, iaitu pengarah MCMC yang sudah berapa lama tinggal di Sabah ni Encik Zani? Sebenarnya saya baru lagi di Sabah, baru setahun. Kedatangan saya di Sabah disambut oleh PKP sebenarnya. Pada 29 September tu, bila saya datang dia terus tutup. Jadi tidak dapat saya pergi melawat lagi. Sekarang baru saya dapat melawat ke kawasan-kawasan di Sabah lah. Okey, dan kami nasihatkan kepada selalunya Encik Zani bagi nasihat. Kita bagi nasihat dulu Greg. Sebelum berlaku apa-apa. Nanti Encik Zani bila mau ke Ketau Belut, jangan sesekali berhenti di Bukit Kelawat.
Ada bakar-bakar sana, jangan berhenti. Bukan untuk kita Encik Izani. Kena tanya Greg. Greg lagi campin nih. Ya, itu memang tidak boleh lah. Tidak boleh. Jangan Encik Izani. Okey. Kita mau cerita dulu nih Greg. Kita mau cerita dulu nih pasal penamatan 3G. Mungkin kau soalan yang aku mau tanya lah nih. Yang tadi yang kita sudah tanya lah. Tanya. Tadi kita sudah tanya bagaimana penamatan dan juga nih. Tapi sekarang yang kita mau tahu nih, bagaimana rangkaian 3G ini, penamatan dia dilaksanakan. Macam mana dia dilaksanakan? Adakah dia terus stop ataupun dia ada peringkat-peringkatnya? Macam mana itu Encik Izani? Okey, sebenarnya perancangan penamatan 3G ni kita sudah rancang sudah lama lah di bawah Pelan Jalinan Jendela lah. Dia akan dibuat dalam 3 fasa. Fasa yang pertama kita sudah selesai pada tahun 2020 lah. Di mana kita akan kita buat perancangan, tarikh, bila dan jumlah pelanggan yang akan terlibat. Itu fasa pertama. Bila fasa kedua yang akan kita jalankan sehingga akhir tahun ini, dia adalah penutupan oleh telco lah. Celcom, Maxis, Digi, semua tu dia akan tutup secara berfasa. Kerana yang akan terlibat lebih kurang 2 juta pengguna 3G. Tapi setakat sehingga hari ini lebih separuh 1 juta lebih pengguna 3G sebenarnya sudah migrate kepada 4G. Jadi yang ini mungkin pengguna-pengguna yang bila dia beli handphone baru, automatik dia akan migrate ke 4G. Dia ada setting 2G, 3G, 4G di dalam handphone kan. Jadi itu yang berlaku sekarang. Itu dan bila kita penambatan 3G ni, kerajaan pun ada bagi package kan. Package keluarga Malaysia, package remaja untuk bantu rakyat migrate kepada 3G ke 4G. Itu yang berlaku sekarang. Maknanya benda 4G, 3G semua ni secara automatik bila aku beli telefon Greg, dia akan terus migrate dan kita terus tahu bahawasanya ada 4G begitu. Kalau macam tu mesti ada yang kesan dia lah kan. Jadi kalau ikutlah kan, siapa yang akan terkesan dengan penamatan ni 3G ni? Encik Izani. Mungkin selalunya siapa terkesan? Kalau dari kesan ya, kan ni Greg, bila kita tengok di handphone tu di atas di bar yang atas tu dia akan tulis 2G, 3G, 4G. Jadi kalau handphone yang belum ada setting ataupun tidak berkapasiti 4G, inilah pengguna-pengguna yang akan terkesan. Sebab bila bila tutup saja 3G, pengguna ni akan terus dia tak akan naik ke atas tapi dia akan turun ke 2G. 2G adalah voice dan SMS. Jadi pengguna-pengguna ni akan terkesan lah. Dan bila tidak ada 3G, internet dia tidak ada lah. Jadi kalau update Facebook tak boleh lah nanti. Itu yang jadi marah tu. Itu yang jadi marah. Jadi mereka yang menggunakan smartphone yang 3G dan ke bawah, jadi diorang akan mengalami kesulitan lah kan. Dan diorang kena tukar phone kan. Sebelum saya lupa, mungkin ada juga pengguna handphone yang 4G tetapi dia sudah tukar setting secara manual. Di dalam handphone kita setting, kita kena letak cellular boleh menerima VoLTE, VoLTE. Jadi kalau kita tutup setting itu, kita pun tidak akan dapat juga 4G nanti. Kita juga akan juga setting sana kan. Itu setting juga itu kena penting kan. Jadi itu penting. Okey, maknanya ilmu seperti ini kita kena tahu juga Betul. Ini khususnya pada pendengar Kopi-Kopi, kena take note, ini benda sangat penting. Tiba-tiba janganlah kau marah. Apa ni internet begini itu? Rupa-rupanya setting telefon yang bukan harga 7,000 ke bawah. Yang macam Greg 7,000. Okey. Saya lagi. Okey. Kita kembali selepas ini guys, kita juga main ini. Dia bilang Alright, 96.3 FM kembali bersama dengan Greg dan juga Nis. Di mana kalau bukan dibangun Bogia Kinabalu 96.3 FM. Kita bersama dengan pengarah MCMC yang baru menapak setahun tau. Di negeri Sabah. 2019 ke 2021? 2020 lah. 2020 kan Encik Izani ke Sabah pindah. Ya betul. 2020.
Maknanya dia belum menjelajah sepenuhnya ke Sabah lagi lah. Ya, PKP kan. Kita sudah nasihatkan dengan dia, jangan singgah mana-mana ada perkataan sinalau lah. Jangan, Encik Zani ya. Kalau apa-apa tanya kami dulu. Okey, itu yang penting lah. Okey. Kita mau teruskan bercerita pasal penamatan rangkaian 3G ni, Greg. Betul. Dan kita mau tanya, adakah pelanggan akan dinaik taraf kepada option lah 4G ataupun /LTE ini atau dikendaki menaik taraf dengan sendiri selepas penamatan rangkaian 3G ataupun 3G selesai nanti secara automatik ataupun individu tu perlu buat sendiri. Buat manual. Buat manual. Macam mana Encik Zani? Okay. Sebenarnya sekarang ni pengguna handphone yang ada 3G, kita akan sudah terima mesej daripada telcos, SMS dalam bentuk SMS untuk mengatakan supaya kita menukarkan setting kita ataupun dia memaklumkan penambatan 3G. Sepatutnya daripada sekarang kita sudah terimalah itu SMS kan. Jadi dari segi plan sebenarnya package pengguna tidak perlu tukar. Kalau dia sebab package ni memang dia setting terus penggunaan data ataupun package-package yang dia ambil tu pengguna akan terus dia upgrade secara automatik. Cuma sekarang ni dia lebih kepada kapasiti handphone itu sendirilah. Jadi handphone macam saya maklumkan tadi, sekiranya setting kita ubah secara manual, kita kena tukar kembali kepada setting 4G ataupun jika kita tengok handphone kita tidak boleh menerima setting 4G ataupun kapasiti handphone kita hanya 3G. Dan itu kalau pengguna yang dalam kategori itu kita alu-alukanlah untuk menukar handphone dan gunalah package yang telco sudah berikan seperti package keluarga Malaysia, package remaja. Gunakanlah sebab saya tahu ada telco di luar sana dia sehingga offer handphone percuma tapi kena mungkin di bawah 1 tahun lah. Jadi banyak package di luar tu, kita pilih yang terbaik dan sambil itu kita gunakan jendela map untuk kita tengok kawasan-kawasan liputan yang mana sekiranya kita contoh di Keningau, telcos mana yang memberi servis yang terbaik, kita langganlah package itu. Kalau kadang-kadang bukan apa, kalau kita pergi ke satu kawasan kita nampak Celcom yang bagus, kita gunalah Celcom. Kalau kita nampak Digi yang bagus di KK ni, kita gunalah Digi. Jadi kita subscribe kepada package yang liputan yang terbaik lah. Maknanya ini langganan ini terpulang pada kita lah. Kalau kita rasa bagus, dia anulah. Tapi kan Encik Zani, kita mau tanya jugalah, bila ada seseorang yang dah kisahlah di mana-mana telco kan, macam mana dia tahu di tempat tu ada 3G? Ini pun menjadi kebingungan juga sih. Kadang-kadang walaupun telefon dia harga 7,000. Kita sudah bagi tahu berkenaan dengan itu, kena tengok jendela tadi tu kan dia sudah bagi tahu tu, jadi untuk tahu di mana-mana tempat dan bagaimana dia punya kau ambil jawapan pengarah sekarang ni, biar pengarah jawab. Boleh jadi pembantu saya ni. Sebab tadi dia dah bagi tahu. Dia bagi tahu. Kita mau tanya lah. Adakah kita tanya lah, betul ke tidak? Adakah betul tidak jawapan Greg tu, tuan pengarah? Ya betul. Boleh login kepada jendela map, jendela.my. Di dalam itu dia ada satu fungsi map ataupun peta yang mana kita boleh masukkan lokasi kampung kita, dan di situ bila kita masukkan lokasi kampung, dia akan keluarkan semua senarai telcos termasuk MyTV ataupun termasuk dengan Unify fixed line, sama ada perkhidmatan itu tersedia atau tidak di kawasan kita. Kuat dan tidak tersedia. Yang penting kita tahu dia tersedia tu sudah lebih bagus berbanding kita anulah kan. Ya. Jadi sekiranya katalah pengguna tidak ada handphone atau tidak ada liputan, dia boleh datang ke pusat internet kita untuk cek juga di komputer. Dia boleh cek di handphone dan juga cek di komputer. Itu yang paling penting. Inilah kecanggihan kita ni. Bukan dah ubah juga tu. Kalau yang tidak kena ambil. Tapi sudah akan bagi tahu kan cara dia ialah ada banyak yang peluang untuk ada yang dapat handphone percuma, tapi kena ikutlah dia punya peraturan. Okey, tetap pada terma dan syarat lah. Iklan lagi. Okey, kita kembali selepas ini terus dengar Kupi FM. Kita juga ini. Sempat lagi dia mengiklan takluk pada terma dan syarat.
Cepat. Lebih selamat. Iyalah, betul lah kan. kita kena bijak untuk tanya-tanya benda tu. Alright, 96.3 FM kembali bersama dengan Greg dan juga Nis. Yes, bersama dengan kita punya sepupu. Betul. Bukan sepupu, pengarah MC Greg. Sepupu terus lah. Jangan klaim. Nah, mana tahu kita punya keluarga ada di Perlis. Indah Kerindra Kejangan kan. Jadi mana tahu Encik Zani ni ipar kah? Sepupu kah? Okey, Encik Zani baru menampak 1 tahun di Sabah. Ada tempat yang belum kan pergi kah? Belum tempat yang belum pergi lagi lah. Yang terfikir nak pergi lah. Mau pergi tapi belum sampai. Macam tu. Untuk makluman saya sebenarnya bila kita membantu Sabah Park juga di dalam mendapatkan liputan dan juga menyelesaikan masalah-masalah liputan. Jadi saya berpeluang sebenarnya naik ke Kinabalu baru-baru ini. Cuma saya dapat menguji juga lah. Dapat sampai juga di puncak. Kejap. Separuh atau puncak? Separuh atau puncak? Dia sampai ke Pandalaban lah. Separuh. Sampai. Oh ya, kira sampai lah. Good job Tuan Pengarah. Good job. Bukan senang tu sampai di sana. Betul. Dia kan ada stamina tu kan. Tapi kita mau cerita pasal penamatan rangkaian 3G kita ni kan. Kita mau teruskan lagi lah soalan kita ni, Encik Zani, iaitu sebenarnya adakah pelanggan perlu mengubah telefon bimbit mereka sekiranya mereka menggunakan peranti 3G? Maknanya kalau telefon tu tidak ada 4G, kena tukar baru atau macam mana? Adakah itu satu ataupun masih boleh pakai? Macam mana Encik Zani? Okey. Sekiranya telefon yang pelanggan itu mempunyai kapasiti 3G sahaja, jadi memang kita nasihatkan kena tukar tu. Sebab selepas ditamatkan 3G, telefon ni akan kembali kepada 2G setting. Jadi dia hanya boleh dapat SMS dan dia boleh call. Jadi itulah macam saya cakap tadi, Facebook nak buat TikTok pun tidak dapatlah nanti. Parah tu nanti. Jadi kita ada bacaan telcos pun ada bantu memberi package peranti keluarga Malaysia, package remaja keluarga Malaysia. Jadi kita alu-alukanlah supaya pengguna yang ada sekarang ni gunakan package ini dan ambil peluang untuk upgrade lah. Kalau boleh upgrade macam Greg lagi bagus lah kan. Tapi kalau tidak dapat, ambil lah package yang sendiri. Saya aja lah kan. Asal dia berfungsi sebagai 3G dan 4G lah Greg kan. Si Greg ni Jason ni lebih-lebih. Dia ni 7G kali ni kan. Kita nak tahu lah kan. Tapi lain cerita, sebelum kita tanya soalan, Encik Zani bila sebut TikTok tadi, ada akaun TikTok kah Encik Zani? Mau tahu juga, mau tahu. Saya tidak ada. Mau tahu. Tidak ada. Tapi ada pantau-pantau lah. Ada pantau lah. Kena pantau lah. Itu MC kena buat ni. Kena pantau. Tapi saya cadangkan dan saya syorkan pantau lebih kepada nama akaun Greg_Kopi_FM. Dia konten lain macam kadang-kadang ni. Kau punya lah kena pantau. Okeylah, soalan Nis_Kopi_FM dia pun macam-macam tu. Makan saja dia. Okey, Encik Zani, satu soalan sebelum kita berhenti rehat ni. Adakah seseorang itu boleh meneruskan menggunakan 3G tanpa perlu melakukan migrasi kepada rangkaian 4G atau LTE yang lain? Masih boleh menggunakan? Masih boleh guna ke tidak? Dia sebenarnya kita bila tamat 3G itu habislah, dia akan terus ke 4G. Jadi kalau setting ataupun telefon yang berkapasiti 4G, dia akan terus automatik, terus boleh guna. Jadi sebenarnya pengguna mungkin tidak akan merasa apa-apa pun. Bangun pagi, besok pagi terus boleh guna handphone. Dia bukan ada macam apa-apa setback lah sebenarnya. Terus boleh pakai. Hebat. Kita akan balik selepas ni. Betul. So yang kita tahu sekarang ni itu 4G memang kena setting ada yang manual apa semua. Betul. Tapi yang kau punya telefon ni
kau punya 5G dulu belum ada rangkaian sudah ada. Pelik aku. Boleh selepas ni guys, kita juga main. Dia bilang Guys, masih lagi di 96.3 FM Nis dan juga Greg kembali menemani kamu orang. Dan bukan calang-calang orang bersama dengan kita ni. Dia punya timing atau Greg susah betul sebab busy. Kita punya pengarah MC negeri Sabah kita ni, Encik Izzani Othman bersama dengan kita. Orangnya memang manis, handsome. Dia memang orang Perlis, memang handsome. Sekarang ni di secara live. Betul-betul. Tapi kita mau tanya Encik Izzani dulu lah sebelum kita tanya soalan. Encik Izzani, andai katalah satu masa nanti kan, maklumlah kita ni kan macam kira macam bersepupu sebelah pakcik jiran sebelah kan. Andai kata satu masa nanti kami terbang ke Perlis Indra Kayangan, apa yang ada di Perlis boleh Encik Izzani bagi tahu kami. Makanan ke apa yang special, apa yang best? Makanan kalau di Perlis yang saya minat dua perkara lah. Yang pertama adalah laksa lah. Laksa Kuala Perlis. Laksa Kuala Perlis. Kenapa dia apa yang beza dia? Udang dia besar kan macam mana? Dia ini lain. Laksa di Kuala Perlis dia guna ikan. Tapi kuah dia tak macam laksa Sarawak atau ni. Jadi laksa dia lain sikit. Kalau dapat rasa tu ikan cakap, ikan cakap. Ikan cakap. Terlalu mahal tu. Manalah tahu kan. Manalah tahu. Nama pun Perlis Indra Kayangan. Kayangan mestilah mahal-mahal situ. Manalah tahu kan. Okey, yang kedua Encik Izzani. Yang kedua ni kalau di Perlis kita panggil nasi ganja ni ataupun nasi ganja. Nasi ganja. Nasi ganja tu macam mana bentuk dia tu? Dia nasi ganja selalunya beras dia warna kuning tu. Macam nasi kuning sini lah. Macam nasi kuning tapi rasa dia lain. Lah. Dia lebih kari dia memang saya ni peminat kari. Belum jumpa lagi kari yang kau di Sabah ni. Kalau macam tu maknanya kari satu baldi dia letak ni. Ni mau kau gila ni. Banyak sangat kami yang kari kan. Okey, Greg, kita lain cerita lagi lah pasal kita punya pendapatan rangkaian 3G ni. Kita masih lagi fokus dengan soalan yang kira macam mau terakhir juga lah ni Encik Izzani ya. Jadi kita mau tanya, ada keperluan untuk seseorang itu mengubah pelan yang sedia ada untuk membolehkan mereka menggunakan 4G, rangkaian 4G ni. Adakah mereka perlukah untuk macam mana Encik Izzani? Pelan yang sedia ada sepatutnya tidak perlu ditukarkan. Pengguna masih boleh mengekalkan pelan yang dia ada dan tak perlu menukarkan apa-apalah. Kecuali sekiranya peranti yang handphone yang dia ada tu, handphone yang lama Nokia yang dulu-dulu tu mungkin 33 sekupang. Tapi 33 sekupang tu dia ada 2G kan, tapi dia tidak ada 3G. Jadi untuk 4G kita kena beralih kepada smartphone lah. Itu yang saya sarankan. Itu paling lah. Yalah. Jadi kalau ini sebenarnya satu soalan lagi nih Greg, lalu sikit lagi lah. Sebenarnya apakah manfaat voice over long motion ataupun lebih dikenali sebagai VoLTE ini? Mungkin dah tahu itu nama penuh VoLTE itu. Apa sebenarnya manfaat dia? Dia voice over long term evolution 4G LTE lah. Dia lebih kepada 4G. Apa yang kelebihan dia adalah dia memberi panggilan yang lebih baik. Dia menggunakan high definition. Sekarang ni kan kita tengok TV pun semua high definition TV, handphone pun semua high definition. Jadi bila kita tengok video di handphone tu semua memang high definition. Jadi 4G LTE ni dia memang dia support kan, dia supportkan penggunaan yang lebih menarik, paparan yang lebih cantik dan kelajuan yang lebih pengalaman yang lebih baik lah. Itu kelebihan baguslah.
Lagi bagus lah berbanding sebelum ni lah. Apa kata itu tidak dengar, tidak kuat. Begitu kadang-kadang begitu Greg. Dia punya tidak jelas. Dia sebut tapi sebenarnya dia sebut Y, begitulah. Y, ya. Okey. Kita akan kembali selepas ni. Betul. Ini mungkin boleh si Greg jawab ini. Apa itu? Soalan yang terakhir ni mungkin diikuti dengan soalan pengarah lepas ni. Kembali selepas ni, kita juga baik ni. Dia bilang Bangun Bu, kita kembali lagi bersama dengan Greg dan juga Nish di mana kalau bukan 96.3 FM. Yes, betul. Dan kita masih lagi bersama dengan pengarah MCMC Negeri Sabah kita, iaitu Encik Zani Othman yang berasal daripada Perlis, Indera Kayangan. Dia kena sebut macam mana orang Perlis menyebut Perlis Indera Kayangan dengan tepat. Encik Zani, macam mana? Dia kalau orang Perlis dia sebut Perlis Indera Kayangan. Yang beza dia adalah contoh bila kita sebut air kan. Air kita sebut ayang. Ayang atas pagang. Nampak ulang di luar pagang. Inderi perliak. Kalau begitu perliak lah. Air. Perlis. Perlis. Kita cuba betul-betul tu. Kami cuba. Kita belajar. Sebelum kita ke soalan terakhir ni, kita tanya satu soalan lagi lah. Mungkin ada yang tertanya-tanya, terutama yang sumandak-sumandak di luar sana. Encik Zan ini masih bujangkah ataupun sudah ada seseorang? Sudah berkahwin ke belum? Kita mau tanya juga kan. Tanya. Belum tahu kan. Saya sudah berkahwin. Alah, sudah sabar. Encik Zani sudah kahwin lah. Anak sudah tiga dah. Besar-besar. Yang paling sulung berapa umur Encik Zani? Sorry, lupa. Anak saya 4, lupa. Okey, faham. Kami sebagai juga suami faham. Sangat faham. Kadang-kadang kita lupa anak kita berapa, itu faham. Itu sangat biasa. Normal. Basic. Itu basic. Anak sulung berapa umur Encik Zani? Anak yang sulung. Anak sulung sekarang sudah 23 tahun dah. 23 tahun. Yang kedua? Yang kedua 20 tahun. Yang ketiga baru sudah SPM. Yang keempat baru tingkat 4. Yang bungsu tingkat 4. Semua besar-besar sudah. Kita ubahlah Greg kalau begini Greg. Dah payahlah kita panggil Encik Zani, kita panggil bapa je lah. Okeylah Encik Zani, kita gurau-gurau aja. Sebelum kita meneruskan soalan yang terakhir lah, saya rasa ni Greg, ini pasal apakah jenis telefon yang menyokong VoLTE dan VoLTE ini adakah yang akan memakan banyak data? Ini soalan terakhir dari kami lah. Encik Zani, silakan. Alright. Sebenarnya kalau saya tengok di pasaran, kebanyakan lah, sebilangan besar kebanyakan handphone di pasaran sekarang ni memang sudah support menyokong fungsi VoLTE ni. Cuma mungkin handphone yang lama lah, yang terlampau lama, mungkin 10 tahun yang dulu yang masih ada di bilik-bilik pameran tu mungkin tidak support lah. Tapi kalau yang 3 tahun kebelakangan ni kebanyakan semua handphone sudah support VoLTE. Tidak ada masalah. Cuma yang penting setting itu yang saya maklumkan, setting VoLTE itu penting. Yang kedua, sama ada VoLTE ni menggunakan data. Sebenarnya tidak. Dia apa yang kita plan yang kita ambil tu sudah termasuk dengan plan data. Jadi VoLTE ni akan menggunakan plan yang sama. Cuma kelebihan dia adalah HD. HD ini yang kita kena hati-hati. HD mungkin akan menggunakan data yang lebih sedikit. Sebab dia HD kan. Macam kita bawa kereta di highway, kalau kita bawa Myvi dengan kita bawa Ferrari, beza. Tapi dua-dua adalah kereta kan. Kelajuan dia berbeza. Laju tak laju kan. Greg, apa barang banyak minyak kena kan dah. Betul. Apa barang mau telefon 7,000 Greg? Encik Zani Ferrari. Dia main Ferrari Greg. Contoh. Patutlah dia nak kisah pakai pasal telefon kita. Contoh. Okeylah, itu mungkin ucapan apa ni harapan lah kan. Mungkin ada sendiri daripada tuan berkenaan dengan info daripada MCMC daripada berkaitan dengan kita punya pendapatan ini mungkin ada apa-apa yang mau yang last lah.
Terima kasih Anis dan Greg. Sebenarnya dari MCMC dan saya sebagai saya personally lah, harapan saya adalah saya ingin mendapatkan target liputan di Sabah ni seperti yang kita rancangkan di bawah jendela adalah 90% kawasan penduduk di Sabah mendapat liputan 4G. Jadi apa yang kita telah buat setahun yang lalu, setakat ini kita sudah ada 78 menara baru kita sudah bina dan dalam proses penambahan lagi 100 menara dan yang terbaru tahun depan kita akan mulakan pembinaan 382 menara baru. Ini semua untuk liputan 4G. Kemudian kita ada 3,500 menara yang sedia ada, kita akan upgrade kepada 4G. Menara-menara ni pun sama juga Nils dan Greg untuk makluman. Ada menara yang hanya memberi liputan 2G dan 3G. Dan sekarang ni kita akan upgrade juga liputan peralatan di menara-menara tersebut supaya dia memberi liputan 4G. Itu jadi di samping itu kita akan fiberizekan ataupun memberi gentian optik kepada premis-premis di seluruh Sabah. 251,000 premis di Sabah akan mendapat manfaat upgrade kepada gentian optik. Jadi keseluruhannya kita target supaya Sabah akan mendapat liputan coverage 4G yang lebih dan kelajuan 35 Mbps oleh average kepada setiap pengguna. Itu harapan kita, itu target saya. Kalau kita dapat nanti, kita jumpa sekali lagi di Kopi-Kopi untuk kita celebrate. Ini kali kita terpaksa minta Encik Izani bawa laksa. Laksa kuah kari laksa kuah ikan. Ikan siakap. Ikan mana? Kau ikan mana? Itu Kelantan. Itu Kelantan lah. Ikan. Aduh ya. Okey, terima kasihlah kita ucapkan kepada Encik Izani Othman selaku pengarah MCMC Sabah. Betul. Sudi bersama dengan kita pagi ini memberikan maklumat. Semoga maklumat ini memberikan manfaat dan kepada semua pendengar Kopi-Kopi FM. Betul. Bukan setakat kita dan kau dan semua orang lah. Untuk kita semua, komuniti yang ada di Sabah lah. Ya, betul. Terima kasih Encik Izani bersama dengan kita. InsyaAllah panjang umur kita akan bersama lagi dan bercerita mungkin pasal benda yang lain lagi berkaitan dengan MCMC. Yes. Dan teruskan bersama dengan kami di Kopi-Kopi FM. Kita juga ini.